Sa'ad ni siapa? Kita selalu dengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Malik bin Uhaib Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Makki. Malik Abi Waqqas tu adalah nama dia Malik bin Uhaib. Bapa Sa'ad tu, tapi dia lebih dikenali dengan kunyah dia. Kunyah ni gelaran Abu ni, Abu Waqqas. Pasal apa nama, tanya habis ni Abi Waqqas, hak tu grammar dia. Abu, Aba, Abi, ni itu sama je. Apa beza Abu Bakar dengan Abi Bakar? Sama, tapi grammar saya, baris bawah dengan baris atas. Okey, dia antara orang yang paling awal, di kalangan yang paling awal menganut Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ahadal mubasysyirin bil jannah, salah seorang ahadal asyarul mubasysyirin bil jannah, salah seorang 10 yang Nabi jamin masuk syurga. Yang lain pun masuk syurga juga, tapi yang Nabi sebut sebagai khulafa yang 4, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Orang yang Nabi SAW sebut mereka ni adalah ahli syurga. Fulan fil jannah, fulan fil jannah. Abu Ubaidah. Sa'ad ni semasa dia masuk Islam awal, ini kita kena belajar makna Islam. Al-wala'u wal-bara'u, kesetiaan dan berlepas diri. Kesetiaan hanya pada Allah dan Rasul, berlepas diri daripada orang yang menentang Allah dan Rasul. Ini perkara yang penting, yang mana apabila Barat menyerang dunia Islam, menyatakan siapa yang mengajar al-wala wal bara, kesetiaan hanya untuk Allah dan Rasul, dan penentangan kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, dia teroris, irhabi. Sebab apa? Sebab itu maka diminta, dituntut sukatan-sukatan banyak negara dibuang pelajaran ini. Islam okey, setia pada negara tak apa, setia pada kaum tak apa, jangan ada perkataan setia pada agama. Setia pada agama, setia pada Islam, teroris. Kalau orang lain setia pada agama mereka, itu culture. We have to respect their culture, their tradition. Kalau kita pergi negara orang, kita kena buat apa yang bukan Islam buat. Alasan, respect their culture. When you in Rome, do as Romans do. Bila kamu duduk di Rome, buat apa yang orang Roman buat. Tapi kalau mereka mari ke dunia Islam, orang Islam kata, you cannot do this in our country. You cannot do this in our country. This is again our belief, our tradition, our religion in public. Kamu tak boleh buat. Ini menentang, mencabar challenge kita. Dia kata ini ganas, ini tidak bertolak ansur, ini tidak ada tolerance. Yang tolong kata ni daripada yang bukan Islam, sampailah kuncu-kuncu dia. Tapi kalau orang lain yang buat, oh kita kena hormat culture dia. Ini satu penyakit. Dan siapa yang menegaskan kena stick, ikut, follow the way of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, ini juga satu lagi, nak mengembalikan kepada zaman jumud, pok sempit, teroris. Sa'ad bin Abi Waqqas
apabila dia menganut Islam, dia seorang anak yang sangat setia pada ibu dia. Tuan-tuan kena tahu, orang Arab mereka ni setia kepada kabilah mereka. Mereka sanggup berperang, bermati-matian kerana kabilah, walaupun mereka tak tahu kenapa kita berperang. Siapa yang membaca sejarah perlumbaan kuda Ghabra dan Dahis dalam kuda Arab, kerana kuda ni berlumba, dua kabilah Arab berperang berpuluh tahun, beribu orang mati. Itu yang mereka kata, wahal ana illa min ghuzayyatin in ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu. Tidaklah aku melainkan seorang daripada puak aku. Jika sekiranya dia sesat, aku sesat. Jika dia di atas petunjuk, aku pun atas petunjuk. Orang Arab sangat fanatik. Kalau nak faham asabiyah, Arab asabiyah. Tapi bila Nabi SAW hadir dalam masyarakat Arab, baginda buang asabiyah ni. Asabiyah pada puak pun dah kuat. Macam mana kesetiaan kepada ibu bapa? Setia pada ibu bapa, sanggup mati kerana ibu bapa. Bila Sa'ad masuk Islam, mak Sa'ad kata, kau kena keluar dari Islam. Dia sangat setia pada ibu dia. Kalau kau tak keluar, agamamu mengajar benda yang baik. Jika kau tak keluar, aku tak akan makan, aku tak akan minum sehingga aku mati. Dan jika aku mati, orang akan kata bahawasanya engkau ya qatila ummihi, wahai yang membunuh ibunya. Sampai bila-bila nama kau tak akan elok. Dia tak mau makan. Sebagai family, adik-beradik Sa'ad yang lain terpaksa buka mulut mak dia bagi makan dan minum, sambil berdoa supaya Allah menghukum Sa'ad kerana ikut Muhammad. Sa'ad tengok teruk mak dia lah, sedangkan perasaan dia bercampur. Dia kata, ta'lamin ya ummah, in kana laki mi'atu nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dini, in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Wahai ibu, engkau tahu bahawasanya jika engkau ada 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, aku tak akan meninggalkan agamaku. Ma taraktu dini li syai', aku tidak akan meninggalkan agamaku untuk apa-apa. In syi'ti fakuli, jika kau mau kau boleh makan, jika kau mau kau tak payah makan. Ni bukan cakap anak yang jenis tak dengar cakap mak ni, dengan serba perasaan yang bercampur di dalam nak memastikan dia dapat mengikut Nabi SAW. Kerana dalam banyak hal yang mencabar orang seksa kita, kita boleh sabar. Tapi apabila perasaan kita dipertaruhkan, inilah dalam banyak hal yang menyukarkan orang. Sebab itu sebahagian saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, mereka kadang-kadang sukar menghadapi family mereka. Ada yang tak mau tinggal keluarga dan macam-macam, takut mak dia tahu. Saya tahulah, kita tahu. Tapi itulah membedakan kita dan para sahabat.
harga yang mereka bayar. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad tak mau makan ni, sehingga dia kata pada ibu dia, kata dalam riwayat Muslim, Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berpesan pada insan akan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mereka berdua bersusah payah untuk menjadikan kamu syirik, litusyrika bi, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mereka berdua bersusah payah bagi supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, mereka jangan taat mereka. Walaupun Allah kata supaya buat baik, tapi jangan taat mereka. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada aku kamu kembali dan kamu akan diberitahu apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, agama yang menentukan agama dalam diri kita ialah pertarungan-pertarungan yang kita hadapi di antara kepentingan mempertahankan agama dan kepentingan diri kita sendiri. Jika setiap kali ada kepentingan diri kita, kita dahulukan melebihi kepentingan agama, kita tidak lagi belum memenuhi makna mendahulukan Allah dan Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah yang baik. Bila dia panah Nabi SAW, ya Sa'ad, armi fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, panahlah tebusannya ayah dan ibuku. Nabi ayah dan ibu tak ada, tapi maksud orang Arab, segala-galanya untukmu. Dan Sa'ad adalah merupakan orang yang terlibat dalam peperangan di Iraq, dilantik oleh Qadisiyah, dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam peperangan, orang yang mustajab doanya. Nabi lantik dia pegang negeri, menjadi gaban. Nabi lantik Sayyidina Umar bin Khattab pada zaman dia telah melantik Sa'ad menjadi gubernur Kufah di Iraq. Kufah di Iraq, Amir Kufah di Iraq. Bagus dia, tapi orang Kufah ni, hadza min tabi'ati ahli ba'dul ahli Iraq qadiman wa hadithan. Tapi nanti orang Iraq marah pula. Ni perangai sebagai orang Iraq dahulu dan sekarang. Dia apa buat komplain pada Sayyidina Umar, kata Sa'ad tak bagus. Dia kata Sa'ad ni semayang pun tak betul. Bayangkan sahabat Nabi ni yang 10 dijamin syurga ni, masa ada Rasulullah dah tak ada lah, zaman pemerintah Umar, buat report against Sa'ad, kata Sa'ad semayang tak betul. Sayyidina Umar sebagai khalifah, itu kehebatan ajaran Islam. Sayyidina Umar tak kata hampa komplain apa, hampa siapa, dia siapa. Yang ni dia tak ada sistem ni. Komplain datang, Sayyidina Umar ambil komplain. Sayyidina Umar tanya Sa'ad, yastakuna annaka la tuhsinu tusalli. Mereka mengadu engkau semayang tak betul. Kata Sa'ad, aku tidak salat melainkan seperti mana salat yang aku lihat pada Rasulullah SAW. Aku memanjangkan 2 rakaat yang awal dan memendekkan 2 rakaat yang akhir pada semayang. Itu jadi isu tengok. Yang tadi rakaat pertama panjang, ni rakaat ketiga pendek pula. Kadang-kadang orang yang bahasa kita, dia dah bangang kan, dia buat komplain ke orang, dia rasa dia pandai kan, dia tak tahu apa. Ada ke mana pernah ada, aku tak pernah dengar pun Nabi buat itu. Hang baca berapa buku yang hang baca?
Pi komplain Sa'ad kata semayang tak betul. Pun begitu Sayyidina Umar dah banyak komplain, tak mau pergi serabut Sa'ad. Sayyidina Umar tukar Sa'ad dengan Ammar bin Yasir. Sayyidina Umar hantar pasukan, terkenal Sayyidina Umar hantar pasukan pergi ke masjid-masjid di Kufah, tanya, kaifa amirukum, macam mana dengan amir kamu ni? Semua kata bagus, Masya Allah. Sehinggalah ke masjid Bani Abs. Pergi di masjid itu, Suruhanjaya yang dilantik ni pergi tanya dalam masjid, macam mana dengan amir kamu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bangun satu orang namanya Usamah bin Qatadah. Dia kata kepada orang yang tanya, inna syattana fa inna Sa'dan la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Jika hang nak tanya kami, boleh yang kami bagi tahu dia ni tak turut berjuang. Kawan buka Qadisiyah Iraq tu dia buka. Dia ni tak berjuang. Wala yaqsimu bis-sawiyah, tidak membahagikan harta pada rakyat dengan cara yang adil, dengan sama, dengan saksama. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan tak adil di dalam memutuskan hukuman-hukuman di kalangan rakyat. Dia boleh kata dia bangun dalam majlis ketika orang ramai, dia buat kenyataan. Nama dia siapa? Usamah bin Qatadah. Ini diriwayatkan dalam Sahihain. Sa'ad dengar, dia kata, Sa'ad kata, wallahi la ad'uwan nabi thalath, demi Allah aku akan doa 3 perkara. Sa'ad doa dia. Yang pertama, Sa'ad doa, Allahumma in kana abduka hadha, ya Allah, jika hambamu ini kadziban, pendusta, wa qama riya'an wa sum'atan, dan dia berdiri kerana nak menunjuk, nak bagi orang tahu tentang dia, sehingga dia nak hantam aku, fa'atil umrahu, panjangkanlah umurnya, wa'atil faqrahu, panjangkanlah kefakirannya, wa'arridhu bil fitan, dan dedahkanlah dia kepada segala fitnah. Saat doa pada dia. Rawi hadis ni cerita, rawi riwayat ni cerita, Usamah bin Qatadah ni begitu panjang umurnya, sehingga saqata hajibahu ala ainaihi minal kibari, bulu mata ni, bulu kening ni turun ke bawah kerana panjang umur. Fakir, miskin yang aman-aman. Wa annahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhun. Dia duk pi morat, dah tua-tua duk pi kacau anak-anak dara kok jalan, nak pi raba orang, dah tua-tua siapa nak dia, fitnah kepada dia, buruk nama dia, hina dia, miskin dia, fakir dia. Bila orang kata ke dia, hang ni teruk betul, dia kata, asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat-riwayat yang seperti ini
memberikan isyarat kepada kita, seseorang yang dizalimi dia boleh doa sekalipun orang tu Muslim, sekalipun orang tu berdiri dalam masjid. Dan kalau benar, tapi dia sangat kata, Allahumma in kana abduka hadha kadhiban, ya Allah, jika hamba-Mu ini, dia tak terus doa, dia kait, jika dia buat yang ni dusta, wa qama ria'an wa sum'atan, dan dia berdiri nak menunjuk-nunjuk pada orang, fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu bil fitan, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dedahkanlah dia kepada segala macam fitnah. Sebagai riwayat dia kata, asabatni da'watu rajulin mubarak, telah menimpa aku doa orang yang diberkati. Sebab itu hati-hati dengan doa awliya illah, wali-wali Allah. Hatta bukan wali Allah pun, orang yang kena zalim, al-mazlum, da'watul mazlum, orang doa yang ittaqu da'watul mazlum dalam hadis, fa innahu la yisa bainaha wa bainallahi hijab, tak ada di antara dia dan Allah hijab. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi, sekalipun dia seorang jahat dia punya hal, tapi kau zalim pada dia, dia doa kena kau. Ini adalah doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan rawi hadis kita ni.